Just to start things off, Faiz, aku tanya kau. Satu pemain yang kau paling gembira untuk tengok dalam skuad kebangsaan dan satu pemain yang kau paling kecewa tak ada dalam skuad kebangsaan. Satu pemain yang aku paling gembira, Brandon Gunn ada dalam skuad kebangsaan. Sebab dia mencetuskan pro dan kontra juga. Dan banyak orang nak, banyak orang tak nak kan. Tapi aku secara personal, secara peribadi nak. Jadi bila ada dia di sana, aku lega. Orang lupa season ni Brandon Gunn dekat Liga Super 8 assist 3 gol, 11 gol contribution dalam 26 perlawanan. Box to box midfielder punya performance Okay, Brandon Gunn. Dan satu nama yang aku rasa sangat disayangkan tiada dalam pemilihan skuad Kim Panggon kali ini adalah my brother Syafiq Ahmad. Aduh, Syafiq Ahmad tak ada tu aku. Actually kau faham tak? Ingat tak beberapa hari lepas bila kita borak pasal Romel Morales? Ya. Persoalan yang kita tanya yang bermain di fikiran kita, okay, Romel will bring something to the national team. Tapi siapa? Slot siapa yang dia nak ambil tu? Ya, mungkin slot Syafiq Ahmad lah. Mungkin lah kan, kita tak tahu kan. Okay, aku nak balikkan pertanyaan tu. Saya balikkan pertanyaan tu pada anda. Siapa yang anda gembira untuk lihat dan siapa yang anda sedih untuk lihat namanya disisihkan? Gembira Syamil Kuti, Faiz. Oh ya. Syamil Kuti. Ini adalah pemain yang aku tak tahu macam mana nak describe dia, tapi yang aku tahu he is a football player that has been very very badly missed dalam skuad kebangsaan kerana dia ada keupayaan fizikal, dia ada passing range yang baik, dia ada tough tackling attitude. Pada waktu yang sama dia ada energy untuk last a full 90. Dia membawa sejenis dynamism kepada bahagian tengah skuad Malaysia yang kadang-kadang in recent weeks and months menentang pasukan-pasukan besar, kadang-kadang kita nampak terlalu open di bahagian tengah tu. Salah satu sebabnya kerana kita kehilangan dynamism. Kalau ingat dulu one of era skuad Harimau Melaya di mana Brandon Gunn beraksi di kemuncak prestasinya, dia ada Syamil Kuti sebelah dia. 2019. Syamil Kuti did all the difficult, dirty work yang memberikan ruang kepada Brandon Gunn untuk operate as a pure box-to-box midfielder yang boleh cause problems on both ends of the pitch. Tanpa kelibat Syamil Kuti, bila digandingkan dengan Endrick, bila digandingkan dengan Stuart Wilkin, bila digandingkan dengan Noah Lane, rasa ada something missing. Something missing. And as a result, Brandon yang expose and ramai yang mula maki dia. Aku bukan nak cakap yang aku gembira that Syamil Kuti masuk ni for the sake of Brandon, tak. Because even if Brandon tak main starting 11, Syamil Kuti pair dengan siapa pun, our midfield will only stand to benefit. So aku gembira dengan kepulangan Syamil Kuti ke dalam skuad kebangsaan. Pemain yang aku sedikit kecewa, ada dua lah. Satu is Hong Wan. Aku rasa Hong Wan ni akan mencetuskan banyak debat sebab aku tahu ada segelintir penyokong yang berpendapat bahawa dia tak sesuai dengan corak permainan skuad Harimau Melaya di bawah Kim Panggon, dan dia tak sepatutnya ada dalam skuad kebangsaan. Tapi tapi aku completely reject pandangan tersebut. Itu pandangan peribadi aku. Aku outright reject sebab even if Hong Wan tak cukup bagus untuk starting 11, Han tak boleh nak argue dengan aku yang Hong Wan ni not good enough for even a spot on the bench. Makes zero sense. Sebab bagi aku Hong Wan was the best midfielder in the country tahun 2023 ni. Aksi dalam perlawanan-perlawanan besar Liga Juara-Juara Asia, combative performance yang kita nampak daripada Hong Wan tu membantu. And sedih lah. Bagi aku Hong Wan tak ada sedih. Tapi lagi satu Suhaimi Hussein, Faiz. Oh ya, Suhaimi Hussein. Aku tak tahu sama ada masalah kecederaan ataupun apa, tapi apa lagi yang seorang penjaga gol boleh lakukan dengan persembahan heroic match after match, perlawanan demi perlawanan di dalam peringkat liga, dan salah satu pemain terbaik Terengganu dalam 6 perlawanan AFC Cup. Apa lagi yang dia perlu lakukan untuk sampai ke kem kebangsaan? Aku rasa itu about the maximum secara total dia, yang terbaik yang dia boleh lakukan untuk sampai ke peringkat kebangsaan, Kish. Benda ni bukan kita nak kata yang Sik Izhan dengan Azri Ghani tak layak. Bukan. Aku completely faham. Sik Izhan is a super talented goalkeeper yang ada physical presence. Azri Ghani pun season ni
In fact season lepas pun AFC Cup banyak gila heroic performance kan daripada Azri Ghani. So aku takkan take this opportunity away from them. Ini bukan untuk kita mengatakan bahawa mereka tak layak dan hanya Suhaimi layak, tak. Dia lebih kepada kekecewaan on behalf of Suhaimi. Aku bagi satu statistik yang basic. Season ni Faiz, Suhaimi berdepan dengan 75 rembatan, 75 shots sepanjang kempen Liga Super. Dia melakukan 51 saves. Wow, banyak tu. 51 saves. Save percentage dia 68 ke 70%. Which is impressive. Which is hampir sama dengan Shihan Azmi. Shihan berdepan dengan, kalau tak silap aku, 30 lebih shot je. Dan dia save 20 lebih. Lebih kurang 70% juga save rate dia. Tapi Suhaimi was the busier goalkeeper disebabkan dia bukanlah bermain untuk pasukan elite seperti JDT kan. So dia akan berdepan dengan lebih banyak cabaran dan dia terpaksa menyelamatkan banyak rebatan-rebatan tersebut. So phenomenal season daripada Suhaimi. Dan aku sedikit pelik dan kecewa lah yang dia tidak ada dalam skuad kebangsaan. Tapi pada waktu yang sama Faiz, aku sedar bahawa dalam kejohanan-kejohanan besar seperti ini, bila kita berikan tanggungjawab kepada seorang jurulatih, tanggungjawab yang diberikan adalah tanggungjawab yang disertakan dengan kepercayaan penuh. Sebab kalau setahun daripada sekarang perancangan tidak mengikuti apa yang dimahukan, jurulatih yang akan dipecat. Right? So dia ada kebebasan untuk lakukan apa saja yang dia mahu.